Seorang bule Prancis bernama Wilda telah membuat keputusan yang sangat gila sepanjang hidupnya, di mana ia menjual segalanya yang ia punya, meninggalkan rekan serta pekerjaannya untuk pindah ke Indonesia. Bagi kita orang Indonesia, tentu saja ini adalah keputusan yang sangat tidak masuk akal. Keluar dari sebuah negara Eropa seperti Prancis dan pindah ke Indonesia, membuat kita bertanya-tanya, namun itulah yang ia lakukan. J'ai tout quitté pour m'installer à l'étranger. En fait, j'en avais juste marre de voir les autres vivre la vie dont moi, j'avais toujours rêvé. Donc en octobre dernier, j'ai décidé de tout quitter. Mon CDI, mon appartement, mes amis, ma famille, et j'ai mis toute ma vie en carton. Ça n'a forcément pas été une décision facile, surtout quand on a 32 ans, mais je me sentais plus du tout alignée avec la vie que je menais à Paris. Du coup, j'ai décidé, comme beaucoup, d'aller à Bali parce que c'est facile. Alors facile, dans le sens qu'on peut rencontrer beaucoup de monde ici assez facilement. Il y a plein d'événements, il y a plein de soirées, notamment aussi pour les Français. Vous allez au sport, vous rencontrez des gens, vous allez sur la plage, vous rencontrez des gens. Il y a aussi un hub de digital nomade qui est quand même assez important. Donc pour moi, c'était un peu une première porte d'entrée assez facile. On va pas se le cacher, ici, le lifestyle, il est quand même assez incroyable et clairement, ça ne me fait pas du tout regretter Paris. En plus, les visas te permettent quand même de rester un certain nombre de temps sur place. Il faut juste connaître un petit peu les astuces. D'ailleurs, si le sujet de vivre à Bali t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais partager des vidéos toutes les semaines, donc mes conseils, mes bonnes adresses, mais aussi des infos plus pratiques sur comment vivre à Bali. Bisa terlihat dalam video, ia membuat keputusan yang sangat besar di usia 32 tahun, meninggalkan pekerjaan, apartemen, teman, dan keluarga. Alasannya apa? Ia memberikan satu alasan yang begitu dalam dan mengagetkan dunia barat. Ia merasa tidak selaras dengan kehidupannya di sana, dan lelah hanya memimpikan kehidupan yang dijalani orang lain. Seperti yang kita ketahui, kehidupan di barat seringkali terlihat sempurna dari luar. Gaji tinggi, fasilitas lengkap, sistem yang rapi, dan kebebasan yang katanya mutlak. Namun Wilda justru membongkar ilusi itu dari dalam. Ia mengatakan bahwa hidupnya di Prancis terasa seperti berjalan di treadmill, bergerak terus, tetapi tidak pernah benar-benar sampai kemanapun. Sedangkan di Indonesia, ia merasakan hal yang sebaliknya. Kehidupan di Indonesia justru memberinya sesuatu yang selama ini tidak pernah ia temukan di Prancis, yaitu rasa hidup yang benar-benar terasa hidup. Bukan soal kemewahan, bukan soal gaji besar, tapi tentang ketenangan batin dan makna sehari-hari. Di Indonesia kehidupannya begitu pelan dan tenang. Orang Indonesia selalu tersenyum, selalu menyapa, serta suka membuka obrolan, yang mana hal-hal kecil seperti menciptakan kehidupan sosial yang lebih hangat dan menyatu. Gak cuman Wilda, seorang bule bernama Nihel juga merasakan hal yang sama dengan kehidupan barat. For as long as I can remember, I've always hated living. To put it simply, living always felt like a huge task for me, even when I was a child. In French, there's this term that we called le mal de vivre, and I feel like I've had le mal de vivre ever since I was born. I find it exhausting to wake up in the morning, to get ready, to go to work. Even back when I was in university, going to school just felt like the biggest task ever. And I never understood people who loved life. People who were always just so happy to live and excited for life and the world is your oyster. They always annoyed me, always. The fact that I'm the children of immigrants definitely plays a huge role in it. But I also think that if I was not, I would still struggle with it. And right now is Ramadan, and we're supposed to be grateful for everything we have, and I am to a certain extent, but I'm also really angry with everything happening in Palestine. It just feels like the world is so beyond unfair and not worth living. It really feels like this life, this dunya, is a test, and I am struggling with it so hard. Dari video-video tersebut kita bisa melihat bahwa betapa tidak seimbangnya kehidupan sosial di negara barat. Selama ini kita melihat negara barat sebagai negara yang sempurna, namun faktanya, di sana penuh dengan standar ganda, penuh dengan isu sosial, isu keamanan dan banyak hal lainnya yang membuat banyak orang barat sangat tidak nyaman. Berbeda dengan Indonesia, kehidupan di Indonesia menghadirkan nuansa yang jauh lebih hangat dan membumi. Memang, Indonesia bukanlah negara yang sempurna. Namun ada satu nilai yang sulit dibantah, yaitu kemanusiaan masih hidup dan terasa nyata di sini. Masyarakatnya tetap mampu tersenyum dan berbagi, bahkan saat berada dalam keterbatasan.
Sikap ramah dan kebaikan yang tumbuh alami di tengah masyarakat Indonesia menghadirkan rasa damai yang begitu dalam, terutama bagi para pendatang dari luar negeri.